Berita menarik hari ini di asoka.com Selasa 16 November. Baiklah, kita mulakan berita menarik hari ini dengan perkembangan COVID-19 di Sabah, di mana bilangan daerah mencatat kenaikan kes baharu COVID-19 di Sabah kekal tinggi dengan 15 daerah dilaporkan ada pertambahan jangkitan meskipun berlaku sedikit penurunan kes secara keseluruhan hari ini. Sabah hari ini merekodkan penurunan sebanyak 13 kes kepada 487 kes berbanding 500 kes yang dilaporkan semalam. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masidi Manjun berkata sebanyak 15 daerah mencatat peningkatan kes berbanding 10 daerah mencatat penurunan. Manakala dua lagi daerah mencatat jumlah kes yang sama seperti semalam. Masidi yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri berkata sebanyak 320 kes atau 65.71% daripada kes yang direkodkan hari ini adalah kes yang berlaku dalam tempoh 24 jam. Selebihnya beliau berkata adalah kes yang berlaku lebih awal tetapi didaftar lewat antara 2 hingga 5 hari selepas keputusan diketahui. Paling lewat katanya terdapat 2 kes daftar 6 hari dan 1 kes lewat didaftar melebihi 12 hari. Sementara itu, semangat permuafakatan yang kukuh dan komitmen tidak berbelah bahagi pelbagai peringkat jentera parti mampu menghasilkan keputusan yang bermakna kepada Barisan Nasional dalam menghadapi pilihan raya negeri Melaka pada 20 November ini. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Seri Bung Mokhtaradin berkata, kemenangan BN dan UMNO pada PRN Melaka akan memberi impak yang positif kepada rakyat di negeri ini. Sehubungan itu, Bung Mokhtar dan juga Ketua UMNO Sabah mengharapkan agar jentera parti terus istiqamah dan meneruskan semangat yang tinggi itu sehingga ke tarikh pengundian nanti. Beliau berkata walaupun berdepan cabaran pematuhan prosedur operasi standard ketat ketika menjalankan kempen, ia bukan halangan untuk bekerja memenangkan calon BN pada PRN Melaka. Bung Mokhtar berkata kesepakatan seluruh rakan parti komponen BN Melaka membolehkan BN cukup bersedia untuk berdepan dengan PRN Melaka. Pengerusi BN Sabah itu berkata semua pemimpin dari seluruh negara termasuk jentera UMNO dari Sabah membantu calon BN atas semangat kerjasama untuk memastikan kemenangan parti. Terdahulu Bung menghadiri mesyuarat UMNO Cawangan Teluk Mas yang disempurnakan timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Utama Muhammad Hassan yang turut dihadiri Ketua UMNO bahagian Kota Melaka yang juga calon BN Dun Teluk Mas Datuk Abdul Razak Abdul Rahman. Manakala kerjasama berterusan daripada syarikat-syarikat kerajaan dan swasta adalah penting dalam menjaga kesejahteraan golongan kanak-kanak di negeri ini, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Insinyur Syahelmi Yahya berkata ia sekaligus memberi rangsangan terbaik kepada pihak kerajaan untuk mendukung perkembangan kanak-kanak terutamanya mereka yang datang daripada keluarga rentan. Katanya Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat melalui Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah menyokong perkembangan kanak-kanak dengan memberi bantuan berbentuk pakej makanan berzat kepada kanak-kanak seperti susu, Milo dan keperluan seperti lampin pakai buang. Tambahnya bantuan ini akan diberikan untuk tempoh 3 bulan kepada kanak-kanak yang layak menerima bantuan ini. Beliau berkata demikian dalam ucapannya bersempena Majlis Pelancaran Bulan Kebajikan 2021 dan merasmikan program kasih dan kongsi di Dewan Rumah MPMS Kota Kinabalu hari ini. Terdahulu dalam majlis berkenaan pihak syarikat MBSB Bank Berhad telah tampil memberikan sumbangan RM100,000 kepada MPMS untuk membantu menjayakan program tersebut. Sementara itu mengulas mengenai program berkenaan, Syahelmi berkata tema tersebut diangkat oleh MPMS pada tahun ini iaitu pemulihan pandemik COVID-19. Inovasi digital dalam perkhidmatan sosial amat relevan dan mengorak langkah untuk mengatasi cabaran pandemik tersebut. Tambah beliau ia sekaligus menambah baik sistem perkhidmatan sukarela kebajikan dan pihaknya turut menggesa pertubuhan sukarela kebajikan seperti MPMS untuk mengubah cara kerja dan penyampaian sosial dengan menggunakan teknologi digital.
Seterusnya kita beralih kepada berita jenayah, di mana sebuah rumah yang dipercayai dijadikan tempat penagihan dadah di Kampung Tanjung Pagar Sepitang diserbu ibu pejabat polis daerah IPD Sepitang kemarin. Hasil operasi yang dijalankan bahagian siasatan jenayah narkotik itu berjaya menahan 3 lelaki tempatan bersama ketulan Hablur Lutsinar dipercayai syabu. Ketua Polis Daerah Sepitang Deputi Superintendent Champin Piuh berkata, operasi dijalankan hasil risikan dan maklumat yang diterima daripada orang awam. Katanya semua ketiga-tiga lelaki terbabit terus ditahan dan dibawa ke Balai Polis Sepitang untuk tindakan selanjutnya. Katanya operasi diteruskan lagi dan berjaya menahan seorang lagi lelaki tempatan oleh anggota Ronda Pencegahan Jenayah Balai Polis Sepitang. Hasil ujian saringan yang dijalankan mendapati keempat-empat lelaki terbabit positif dadah jenis metafetamin dan amfetamin. Sehubungan itu, Champin berkata pihaknya akan meneruskan operasi op sarang di kawasan daerah Sepitang untuk mengesan pengedar, pembekal dan penagih dadah. Katanya mereka yang terbabit dalam kegiatan penagihan syabu bukan saja menyebabkan kerosakan akhlak tetapi juga keluarga berdepan masalah rumah tangga sehingga bercerai-berai. Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami, di mana kerajaan perlu meneliti semula keperluan menambah aset bagi memperkukuhkan keselamatan di Zon Selamat Timur Sabah (S-Zone). Pasukan Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah (Eskom) dilihat memerlukan penambahan kelengkapan aset bagi memastikan semua operasi di kawasan sempadan negara berjaya lancar. Komander Eskom Datuk Ahmad Fuad Osman berkata, penambahan aset itu penting bagi meningkatkan lagi kawalan operasi terutamanya di kawasan sempadan. Katanya walaupun sudah hampir 23 bulan tanpa rekod kemasukan penjenayah rentas sempadan atau kes penculikan di kawasan S-Zone, perkara itu masih perlu diambil perhatian serius. Beliau berkata demikian kepada media semasa program latihan dalam perkhidmatan penyusupan taktikal dan penerjunan para bebas pasukan khas Eskom bersama Komando Polis 69 dan Pasukan Gerakan Udara PJU Sabah hari ini. Sementara itu, Ahmad Fuad berkata jawatan kuasa perancangan gerakan kebangsaan bersetuju mewujudkan pos kawalan keselamatan Sungai Aji Kuning di Pulau Sebatik Tawau. Katanya pos kawalan itu bagi menangani isu penyeludupan dan kemasukan pendatang asing tanpa izin parti melalui jalan tikus. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di desoka.com.